السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Indahnya Pesan Luqman Al-Hakim. Kita masih lagi pada bab yang keempat, 3 cabaran berinteraksi dengan wasiat Luqman. Sambungan kita pada malam ni ialah cabaran yang ketiga. Kalau buku baru dia muka surat 57. Kalau buku saya yang lama ni muka surat 28. Cabaran yang ketiga, beramal dengan ajaran Al-Quran. Seperti mana yang kita tengok pada permulaan perbahasan bab yang keempat ni, 3 cabaran berinteraksi dengan wasiat Luqman. Antara ayat yang menjadi panduan untuk melihat fungsi surah Luqman secara khusus ataupun fungsi Al-Quran secara umumnya ialah ayat yang ke-185 surah Baqarah, yang tu disebut pada awal-awal bab yang keempat, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Daripada ayat 185 surah Baqarah ni, Allah Ta'ala sebut tentang fungsi Al-Quran, dan penulis dia nak gunakan ayat ni juga sebagai asas untuk melihat fungsi surah Luqman. Dan fungsi-fungsi itu mewakili cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh orang-orang yang nak dekat dengan Quran. Memang hakikatnya nak dekat dengan Quran ni dia bukan mudah dan seperti mendekati benda-benda lain. Mendekati benda-benda lain dia mungkin lebih ringan cabarannya, tapi mendekati Al-Quran cabarannya besar. Berdasarkan ayat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami akan beri kepada kamu kata-kata yang berat. Berat situ dengan makna cabaran yang akan dihadapi oleh orang-orang yang nak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kerana apa dia berat? Kerana balasan yang kita akan dapat sekiranya boleh dekat dengan Quran, balasannya sangat besar. Segala apa benda yang berada pada kedudukan yang tinggi, kelebihan yang besar, kebaikan yang banyak kita akan dapat pada benda tu, untuk sampai ke benda tu dia memerlukan kepada cabaran-cabaran yang berbagai-bagai. Kalau dalam ukuran dunia, apa-apa saja jawatan-jawatan yang tinggi, tak kiralah sektor apa pun, jawatan paling atas sekali, kalau jabatan mungkin pengarahnya, kalau universiti mungkin dekan ke, rektor ke, timbalan rektor ke, apa-apa sajalah pentadbiran, jawatan-jawatan atas ni tak akan boleh disandang dengan berpada dengan sijil SPM saja. Dia mesti kepada sijil-sijil lain, ujian-ujian lain, macam-macam latihan yang perlu ditempuhi. Begitu jugalah untuk mendapat kedudukan sebagai ulul albab, sebab golongan yang
paling berjaya berinteraksi dengan Al-Quran ni Tuhan sebut dengan pangkat ulul albab. Ulul albab ataupun al-muttaqin ataupun al-mu'minun. Ianya ialah kedudukan yang sama saja. Jadi nak dapat kedudukan itu, dia pasti kita kena hadapi berbagai cabaran. Pertama, kita kena tahu membaca Al-Quran. Mungkin pada masyarakat Arab pada waktu itu tidak menjadi satu kesukaran yang besar cabaran itu. Sebab mereka ialah penutur bahasa Al-Quran itu. Dia orang-orang yang bercakap dengan bahasa itu. Berbeza dengan kita, orang yang bukan Arab, kita bukan penutur bahasa Arab. Itu cabaran pertama kita. Selepas daripada membaca Al-Quran, menekuni logat yang digunakan oleh Allah Ta'ala untuk ayat Al-Quran. Sebab lenggok bahasa yang digunakan oleh Al-Quran ini ialah lenggok bahasa Quraisy. Kita maklum bahawasanya bahasa Arab itu berbagai-bagai jenis bahasa, berbagai-bagai jenis logat. Bukan bahasa, berbagai-bagai jenis logat. Logat itu ialah mewakili kemahiran lidah setiap suku manusia. Macam kita orang Melayu ni pun, kita ada setengah-setengah suku, setengah-setengah kelompok yang tak boleh menyebut huruf-huruf tertentu. Jadi Quraisy antara bangsa, suku yang lidahnya agak unik kerana perkataan-perkataan yang digunakan kadang-kadang perkataan yang sukar tak digunakan oleh suku lain. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, ana afsahun nas bi lughatid dad. Akulah orang yang paling fasih dengan bahasa dad ini. Bahasa dad tu maksudnya ialah bahasa Arab yang dipertuturkan oleh Quraisy. Sebab dalam bahasa Arab ni satu-satunya bahasa yang ada huruf dad. Tak ada bahasa lain dalam dunia ni yang ada huruf yang kena keluar bunyi macam tu. Dan ianya ialah satu keunikan. Sebab bahasa dan bangsa ni ialah satu benda yang berbeza-beza. Jadi untuk orang Arab yang bukan Quraisy, mereka mengalami kesukaran untuk ikut logat Quraisy itu. Itu cabaran dia. Pergi kepada memahami, pergi kepada mengimani apa yang ada dalam Al-Quran. Dan nak pergi kepada cabaran yang paling tinggi yang akan kita bahas pada malam ni ialah nak beramal dengannya. Jadi ayat 185 surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut tentang 3 cabaran utama dan 3 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Quran itu hudan linnas. Kita dah bahas pada cabaran yang pertama. Quran itu berfungsi sebagai sumber hidayah. Yang kedua, bayyinatin minal huda. Cabaran yang kedua ialah Al-Quran itu menjadi keterangan kepada hidayah. Sebab satu aspek yang kita kena sedar dalam hidayah ni, dia ada benda yang tak masuk akal. Antara benda-benda yang tak masuk akal yang dah kita bahas pada cabaran kedua, cerita Luqman telah dipersembahkan oleh satu orang yang tiada pendidikan formal yang baik. Tak pandai menulis, tak pandai membaca. Agak sukar satu orang yang tak pandai menulis, tak pandai membaca dan tak pernah berada di pentas pengucapan awam, menyampaikan cerita Luqman dengan detail, dengan gaya bahasa yang tinggi, dengan sastra yang hebat. Sebab tu kita kena faham dan tahu bila mana kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, elemen yang ada pada beriman kepada Allah ataupun secara umumnya, secara basicnya, apa yang dalam rukun iman tu, kita kena ada satu bahagian yang namanya kena percaya ada benda pelik yang berlaku Allah Ta'ala jadikan. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, cuma saya tak ingat siapa sahabat ni. Kalau tak silap sahabat ni ialah Jabir bin Abdullah. Kalau tak silap lah, tapi kena check balik. Satu hari dia mengundang Nabi makan rumah dia, kenduri makan. Dia ada 2 hadis tentang Jabir ni. Satu, undangan ketika mana berlakunya perang Khandaq. Yang tu dia panggil Nabi seorang, lepas tu Nabi panggil semua orang. Dalam pada waktu tu tak ada makanan yang cukup. Tapi yang kita nak sebut ni bukan hadis tu, hadis satu lagi. Yang ni dia panggil Nabi. Dia panggil Nabi saja. Okay. Dan juga sahabat-sahabat yang rapat. Antaranya ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Sampai ke rumah dia pada waktu tu telah minta isteri dia untuk masakkan masakan yang berlaukkan kambing. Maknanya dia punya main course dia tu, hidangan utamanya ialah kambing lah. Tak tahulah kambing tu gulai ke, kambing tu kari ke, tak tahu. Tapi dia guna kambing. Okay. Dan seekor kambing tu telah digunakan untuk menjamu Nabi.
Bila mana diletakkan bekas periuk ke yang bentuk macam tempayan, sebab periuk yang digunakan oleh masakan orang dulu dia macam buyung lama tu, yang tak luas dia punya bulatan atas tu, dia bukan macam kuali yang luas orang nampak, dia sempit sebab dia digunakan kaedah masak bawah tanah ni. Okay. Jadi bila mana dia nak hidang pada Nabi, dia pun hidang, dia pun keluarkan, ambil senduk dan keluarkan daging, letak dalam pinggan ataupun alah apalah makanan. Lepas tu Nabi pun kata, nawilni zira'. Wahai Jabir, kalau tak silap lah, ataupun mungkin kena cek balik sahabat mana ni, beri aku peha. Nabi kata zira', maknanya satu bahagian daripada kambing itulah. Dia pun bagi, Nabi pun makan. Habis peha kambing itu ataupun bahagian zira'. Zira' ni peha ke? Peha bukan peha, tapi dia zira' ni dia ada dua je. Pada seekor kambing dia ada dua je. Saya tak pasti dia peha ke rusuk ke, tapi dia dua je lah. Dia tak ada empat. Kalau kaki kambing ada empat. Okay. Zira' ni dua je. Nabi pun minta yang kedua. Dia pun bagi yang kedua. Habis Nabi makan yang kedua, zira' yang kedua ni. Sebab saya tiba-tiba teringat hadis ni, saya tak sempat cari apa maksud zira' tu. Okay. Habis yang kedua, Nabi pun minta yang ketiga. Semua orang maklum, seekor kambing cuma ada 2 zira' sahaja. Jadi sahabat yang sendukkan untuk Nabi ni kuah, dia kata, afi syatin akthar min zira'i. Adakah pada seekor kambing itu ada lebih pada 2 zira'? Nabi kata, lau sakata, kalau kamu diam, kamu akan dapat satu lagi. Tapi dengan sebab kamu tanya, tak ada. Alangkah baiknya kamu diam, ambil je, jangan tanya apa-apa. Ini ialah para ulama sebut bahagian daripada bayinat, kebesaran. Ada benda-benda yang pelik yang berlaku pada Nabi. Kita orang Islam, kita beriman ada benda pelik, tapi kita tak melampau pada benda pelik tu. Jadi Al-Quran ni dia ada bayinat, dia ada keterangan kepada hidayah. Nak tunjuknya hidayah ni kadang-kadang dia mengatasi hukum akal. Dia akan mengatasi hukum akal. Ada hidayah-hidayah yang memang ikut hukum akal, tapi hidayah dia lebih lagi pada tu, dia akan lebih hebat lagi, dia mengatasi hukum akal. Sebab tu satu orang kita akan tengok bagaimana hidayah berfungsi pada diri dia, akan berlaku keajaiban pada diri dia. Contoh, satu orang yang boleh datang ke masjid, salat apa semua, itu ialah hidayah yang Allah Ta'ala campakkan pada dirinya di saat orang lain tak faham apakah kebaikan yang paling jelas akan dapat kepada orang yang datang. Tak akan dapat difahami melainkan orang yang ada perasaan itu. Perasaan itu ialah sebuah keajaiban. Ada orang yang diringankan kakinya untuk datang, diringankan anggota tubuh badan dia untuk datang, berbeza dengan orang lain. Itu juga ialah bahagian pada bayinat, keterangan. Okay. Cabaran yang ketiga yang kita nak tengok pada malam ni ialah furqan, pembeza. Furqan ni maksudnya ialah pembeza di antara yang hak dan yang batil. Yang tu yang kita nak bahas pada muka surat yang ke-57 pada malam ni, ataupun muka surat yang ke-28. Okay. Kita tengok apa yang disebut oleh penulis. Cabaran ketiga beramal dengan ajaran Al-Quran. Okay, dia sebut situ, inilah sebaik-baik tafsir yang ditinggalkan oleh generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir dalam erti kata menterjemahkan apa yang difahami daripada Al-Quran dalam bentuk tindakan dalam kehidupan. Yang inilah yang paling sukar, cabaran yang paling tinggi sekali untuk ditempuhi bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada orang dia fasih baca, ada orang dia elok pemahaman dia, dia faham ayat tu, dia reti makna dia, tapi nak pergi kepada pengamalan, dia sangkut situ. Ini cabaran paling tinggi. Okay. Jadi sebaik-baik penafsiran Al-Quran itu, kata penulis, ialah menterjemahkan apa-apa yang disuruh dalam Al-Quran dan apa-apa yang dilarang dalam Al-Quran dengan perilaku kita, tindakan kita. Okay. Al-Furqan bermakna memisahkan antara hak dengan batil sehingga seluruh dunia menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kebenaran itu menang dan kebatilan itu kalah. Sebab tu Al-Quran ni dia akan terangkat bila mana orang Islam mengamalkan Al-Quran. Sebab tu musuh-musuh Islam
antara yang mereka risaukan, hatta kita tengok daripada sejarah imperialisis ataupun sejarah penjajahan manusia, terutamanya yang dipelopori oleh barat ni, yang kalau kita tengok, kita pun antara tempat yang menjadi tumpuan mereka untuk melakukan dasar penjajahan ni, ialah untuk tidak menjadikan Al-Quran itu hidup dalam kehidupan orang Islam. Dia nak Al-Quran itu hanya cukup dibaca, dipelajari, disilibuskan saja, tapi diamalkan tidak. Yang ni yang dibimbangi. Sebab bila mana Al-Quran diamalkan, maka akan robohlah semua peraturan-aturan yang dilakukan oleh barat ni. Sekarang ni kalau kita tengok, walaupun kita berada di negara yang majoriti orang Islam, banyak tindak tanduk urusan pentadbiran masih lagi mengikut kepada apa yang diletakkan asasnya oleh barat. Tak dapat dinafikan, daripada waktu kerjanya, daripada pembelajaran punya kaedah, pengurusan pentadbiran, sampailah kepada perundangan kehakiman, kita masih lagi mengikuti. Tak dapat dinafikan, walaupun ada orang dia cuba nak kata tak, kita tak ikut semua, tapi poinnya kita ikut. Walaupun tak ikut semua, kita ada ikut. Kita masih lagi belum mengangkat apa yang ada dalam Al-Quran keseluruhannya. Dan kalau benda tu berlaku, ianya sangat membimbangkan khususnya musuh kepada Islam. Dan kita tahu musuh kepada Islam ini, ianya sentiasa akan datang dan pergi. Kalau pada zaman Nabi, ianya mungkin orang-orang yang berada di Darun Nadwah, daripada Abu Lahab, Abu Jahal, daripada Abu Sufyan dan lain-lain, yang mana mereka tak suka sekiranya tertegaknya perundangan, pengurusan, pentadbiran daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala pada Nabi. Zaman kita mungkin lebih lagi, mungkin dikuasai oleh badan-badan dunia tertentu yang mungkin kita tak tahu apakah agenda di belakangnya, tapi kita dapat lihat bagaimana sukarnya ada suara dan ada bunyi ingin mengangkat Islam lebih tinggi. Hatta pada zaman kita sekarang ni pun, kalau orang-orang yang bekerja, dia cuba untuk salat on time, dan bila mana waktu salat tu bertembung dengan agenda di tempat dia kerja, dia memilih untuk salat, dia dipandang pelik, walaupun kebanyakan dalam jabatan itu orang Islam juga. Dia tak dilihat pelik. Contoh bila mana ada mesyuarat apa semua, dia nak keluar dengan sebab nak salat wajib, bukan salat sunat ni. Dengan sebab nak salat wajib. Contoh, mesyuarat belah petang pukul 3 sampai pukul 5. Sekarang asal pukul 4.48. Orang yang jaga waktu salat, dia mesti nak kena keluar awal, 10 minit awal. Bila mana dia keluar, dia melangkah keluar, walaupun dalam tu tak ada seorang pun kafir, tak ada seorang pun non-Muslim, daripada pengurusi mesyuarat sampailah kepada pencatat minit, semua Islam. Tapi bila mana dia keluar, dia dilihat pelik, walaupun itu semua Muslim. Maknanya masih ada penjajahan-penjajahan yang bukan Islam yang terlekat dalam hati kita. Kita rasa macam ish, dia ni over sampai macam tu. Sebenarnya dia tak over. Sebenarnya itulah yang ditunjukkan oleh Nabi, itulah yang ditunjukkan oleh para sahabat. Semua urusan akan terhenti bila mana seruan daripada Allah Azza wa Jalla dilaungkan. Hakikatnya macam tu, tapi tak mampu untuk buat. Dan ianya bukan mudah untuk kita mendepaninya. Sebab tu saya kata, cabaran untuk melakukan benda tu jadi realiti, ia lagi berat. Sebab kebiasaan orang dah lain, tiba-tiba kita nak bawa benda yang lain. Bahkan orang melihat, kalau macam ni, pakai tak sudahlah agenda meeting kita. Ada orang dia cakap macam tu. Sedangkan sebenarnya rahsia keberhasilan manusia ni ialah berdamai dengan penciptanya, terutama pada ibadah-ibadah wajib. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama' menyebut, manusia ni dia ada waktu dia semangat, waktu dia lemah dalam buat ibadah, yang disebut sebagai iqbal dan idbar. Iqbal ni waktu dia semangat, idbar ni waktu dia low semangat dia. Para ulama' menyebutkan, waktu kita tak semangat, antara ibadah yang perlu dijaga betul-betul, tak boleh pandang lebih kurang, kena sempurnakan sesempurna mungkin, ialah ibadah wajib. Sunat tak apa. Maknanya waktu dia tak semangat, dia tak berapa semangat hari tu nak baca Quran banyak, nak salat sunat banyak, tapi pastikan salat fardu itu ditunaikan dengan sempurna, terutamanya pada
waktu yang tepat diutamakan. Sebab tak dapat tidak, kita tak boleh mengelak daripada apa yang telah ditanya oleh para sahabat. Bila mana sahabat tanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah, ini hadis Nabi, apakah amalan yang paling Tuhan cinta? Jawabnya, as-salatu fi waqtiha, salat pada awal waktu, tepat waktu. Tak dapat dinafikan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan yang masih kerja di pejabat mungkin memang mengimpikan, terutamanya kita yang dah duduk dalam majlis ilmu, yang dah duduk dalam masjid ni, memang mengimpikan satu sistem yang akan berhenti pada setiap waktu salat. Kalau orang tu Islam, dia baik lah. Sebab tu sehari dua baru ni ada satu postingan di media sosial. Saya rasa postingan ni menarik untuk dikongsikan. Daripada satu kedai makan di Penang, Nasi Kandar Sulaiman. Nasi Kandar Sulaiman ni di air hitam ini. Dia ada buat satu postingan baru kemarin atau kemarin dulu. Dia sebut, saya baca sikit. Saya screenshot dia punya postingan itu. Dia kata, kami minta maaf sebab tadi terpaksa buka kedai lambat pada pukul 6.45 pagi. Kami buka selepas salat subuh, jadi sekarang waktu lambat. Jadi terpaksa buka kedai pun agak lambat sedikit. Tetapi rasa kesian juga dengan pelanggan yang sudah pun beratur awal sebelum pukul 6.30 pagi. Ada juga beberapa orang tidak berpuas hati dengan kami. Minta maaf, apa-apa pun kami utamakan salat subuh dahulu. Bagus. Lain macam. Ni jarang boleh buat. Tak semua orang boleh buat. Jadi kalau waktu lambat, kedai kami pun akan buka lambat. Sebab sekarang memang subuh lambat. Subuh memang lambat. Lepas tu yang last sekali yang menarik, salatlah perkara pertama yang akan ditanya di akhirat nanti. Dia sebut yang tu. Walaupun dia tahu orang ramai beratur, orang nak beli makanan dia, mungkin akan lari daripada kedai dia, pelanggan-pelanggan, kerana dia mengutamakan waktu salat. Tapi orang-orang yang salat dia akan pergi juga, sebab dia tahu ini kedai orang salat. Dari satu segi memang dia hilang pelanggan, tapi bagi saya nampak dia hilang pelanggan yang tak elok. Pelanggan yang elok kekal. Pelanggan yang suka isap rokok tak pergi dah. Pelanggan yang tak semayang pun tak pergi dah. Jadi di kedai tu berkumpul hanya orang yang semayang saja. Diberkati kedainya, diberkati perniagaannya, dan berkat itu lebih utama daripada untung dengan bilangan yang banyak. Maknanya kalau dia boleh buat macam ni, dia boleh kekalkan macam ni, ini antara bentuk kesedaran dalam kalangan orang Islam, sedar pentingnya mengutamakan salat. Jadi benda tu mustahak, benda tu sangat penting hakikatnya. Maknanya dia tidak terkongkong. Inilah yang disebut dalam Al-Quran, muharrara, satu orang yang bebas, merdeka, tidak terkongkong dengan keduniaan. Dia tak kisah kalau orang melihat dia lain pada orang, tapi yang penting dia ikut, dia follow. Dia bukan tak berniaga, dia berniaga, tapi dia menghormati panggilan Tuhan lebih baik. Dia telah berdamai dengan Tuhan yang memberi rezeki sebelum dia mencari rezeki. Itu yang mustahak. Dia berdamai dengan Tuhan yang bersifat dengan Ar-Razzaq sebelum dia mencari rezeki. Tuhan memang suruh kita cari rezeki, tapi Tuhan pun suruh kita patuh pada arahannya. Ini benda yang kita tak dapat lari dalam hidup. Kita nakkan ke arah itu di semua sektor. Kalau bolehlah, kita nak semua tempat mengutamakan salat. Sebab dengan mengutamakan salat, kita akan tengok orang tu akan lama-kelamaan akan berubah dia punya kebiasaan-kebiasaan tak elok dia. Sebab tu tadi saya sebut, bila mana waktu kita low, tak semangat, jaga yang wajib. Jangan kita rosakkan yang wajib tu. Sunat tak buat tak apa. Waktu kita semangat, kita tambah salat sunat kita. Kita buat sebanyak mungkin yang kita mampu. Tapi waktu kita tak semangat, jangan kita ranakkan ibadah wajib kita. Tak nak salat sunat qabliyah, ba'diyah pun tak apa, tapi salatlah di awal waktu. Pada waktu kita kurang semangat tu. Sebab benda tu penting. Sebab itulah benteng terakhir untuk menjadi tapak untuk kita terus buat amal ibadah lain. Kalau kita hancurkan tapak ni, untuk bina semula dia agak sukar. Sebab tu Nabi sebut, antara kelebihan yang akan diberi oleh orang yang jaga salat ni, dia akan dibuang kemunafikan dalam diri dia. Munafik ni istilah zaman kita panggil sebagai hipokrit. Sebanyak 40 hari dia boleh lazimi salat jemaah 5 waktu. Kalau lelaki di masjid, kalau perempuan awal waktu. Lelaki di masjid dan awal waktulah. Perempuan dia awal waktu. Dia tak disyaratkan di masjid. Selama 40 hari Allah Ta'ala akan cabut pada dirinya
munafik tu, hipokrit tu tak ada. 40 hari ni bersamaan dengan 200 waktu salat. Sebab tu para ulama melihat antara kita kira sebagai latihan individu untuk bagi kita ni ikat diri kita dengan masjid, kita kena jaga momentum ni. Jadi bagi orang-orang yang masih lagi kita kira sebagai culah, dia tak berapa melazimi sangat, untuk dia dapatkan keterikatan hati dengan masjid, dia kena lepas 200 waktu ni berturut-turut. Try. Tuan-tuan try, tuan-tuan akan dapat rasa. Bermula dengan 3 hari, bermula dengan 7 hari, bermula dengan bilangan-bilangan yang sikit sebelum nak pergi kepada 40 hari. Jadi ini benda yang saya sendiri pun kena ambil perhatian, tuan-tuan yang dengar pun kena ambil perhatian. Sebab ustaz pun kadang-kadang dia pandai nasihat orang je, dia pun kadang-kadang tuang juga. Ini masalah juga lah kadang-kadang. Jadi sepatutnya yang menasihati lebih mengingati apa yang dia nasihatkan kepada orang. Ini untuk saya sendirilah. Kita cuba untuk jadikan diri kita ni on time, macam mana pun. Jadi ini ialah rahsia pertama untuk kita pecahkan cabaran berinteraksi dengan Al-Quran tu. Payah nak amal. Orang boleh amal yang ni, insya-Allah dia akan dibukakan pintu amalan-amalan yang lain. Sebab para sahabat kalau tengok, mereka memang mengambil berat pada isu ni. Sangat-sangat mengambil berat. Sangat-sangat mengambil berat pada isu salat ni, terutamanya salat berjemaah di masjid. Bahkan mereka melihat satu kerugian besar kalau dia orang hilang satu waktu. Sebab kalau ikut kaedah, kalau kita tengok dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Al-Ghazali, kalau kitab-kitab tasawuf ni, kalau kita dalam proses nak kekalkan 40 hari tu, 200 waktu tu bagi on time, kita terlepas satu waktu, dia kena start pada awal balik hakikatnya. Jadi orang yang betul-betul nak jaga diri, yang betul-betul rasa nak berubah, nak jadi orang yang betul-betul pegang agama ni dengan sekuat mungkin, dia kena buat pelan tindakan. Kalau universiti dia panggil pelan strategik lah. Pelan strategik ni kena betul-betul tersusun supaya dia tak bolos walau satu waktu pun. Allah Ta'ala akan berkati orang yang betul-betul berusaha. Dalam surah Al-Ankabut Allah Ta'ala sebut alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Akhir surah Ankabut. Siapa-siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami akan tolong dia. Yang penting dia nak, kami akan tolong. Jangan risau, Allah Ta'ala akan bantu kita. Ista'in billahi wala ta'jiz, kata Nabi. Minta tolong pada Allah dan jangan lemah. Dan antara benda yang kita kena berkorban sikit waktu kita nak buat benda ni, kita terpaksa gugurkan komuniti yang kurang sihat yang duduk dekat dengan kita. Rakan-rakan sekerja yang kurang serius pada bab ni, kita kena jarangkan banyak berhubungan dengan dia. Maknanya banyak duduk sembang dengan dia, kena kuranglah sikit. Bukan suruh bergaduh, suruh renggang sikit. Nanti bila mana kita dah kuat, kita dah ada benteng, dia 40 hari tu, 200 waktu tu, dia membentuk satu tapisan dalam hati kita, filter. Kalau tuan-tuan boleh buat, saya pernah tengok orang yang dah buat ni. Kalau tuan-tuan boleh buat, dia daripada orang yang culah, akhirnya dia berubah jadi orang yang betul-betul. Dan dia sebut, dia jaga 40 waktu ni, dia akan menjadi satu filter. Dia akan, kehidupan dia sebelum daripada dia jaga salat tu, tempat-tempat yang harus, taklah kata lalai, tempat-tempat orang melepak apa semua, dia pergi. Pasar malam pun pergi, kuliah pun jarang-jarang nak pergi, tapi dia jarang-jarang pergi. Wayang pun tengok, ni orang muda, ni saya cerita ni lah orang muda. Bila mana dia jaga 40 waktu tu, Allah Ta'ala datangkan rasa tak suka pada benda tu. Lalu dia pun buang kisah-kisah lama dia. Sebab tu, ini antara bentuk taubat nasuha. Satu orang tu kalau dia betul, dia kena baiki yang ni. Kalau kita nak betul-betul Tuhan ampunkan dosa kita yang lampau, kita kena baiki yang salat ni. Tuan-tuan try lah 40 hari 200 waktu. Untuk bulan Januari ni kita ada 31 hari. 31 kali 5 baru 155 waktu. Kalau orang jaga pada 1 Januari baru ni lah. Boleh lah start bila-bila pun tak kisah. Cuma saya nak sebutnya ialah kita kena ada juga pelan untuk jaga salat kita. Selain daripada pelan keuangan kita, pelan pada waktu usia tua kita, pelan pendidikan anak-anak. Pelan ni lebih mustahak untuk diberikan penekanan. Setiap hari kita kena fikirkan benda tu. Setiap hari. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang dia sebut. Dia kata
Al-Furqan bermakna memisahkan antara hak dengan yang batil, sehingga seluruh dunia menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana kebenaran itu menang dan kebatilan itu kalah. Hal ini telah dibuktikan oleh ahli-ahli Badar semasa Yaumul Furqan, apabila mereka memilih untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke medan Badar, meskipun mereka masih berpuasa buat kali pertama dan jumlah mereka pula sangatlah kecil jika dibandingkan dengan jumlah musuh. Ini penulis bawa kepada kita antara contoh sampel yang paling berjaya ialah kelompok pertama yang memeluk Islam, yang bilangannya sekitar 300 dan beberapa belas yang join perang Badar itu. Mereka inilah kelompok pertama yang telah berjaya menjaga diri mereka daripada daripada ditembusi oleh benda-benda buruk. Benteng dia orang tu berjaya. Sebab kita kena tahu syariat salat ni sudah berlaku sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Cuma para ulama sebut salat pada fasa Mekah, maknanya lepas daripada Isra' Mi'raj, salat 5 waktu tu dah disyariatkan. Azan tak ada lagi, tapi salat 5 waktu tu dah ada. Cuma salat pada waktu sebelum hijrah ni, sebelum ada azan, ianya ialah salat 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2, isyak pun 2. Ini untuk orang-orang awal. Hijrah saja, baru dia ada penambahan. Yang kekal dengan 2 ni subuh je. Yang lain semua ada penambahan. Zuhur ada 4, jadi 4, asar dan seterusnya. Dan lepas pada tu baru pergi kepada pensyariatan azan. Nak sebut pada kita bahawasanya, kenapa mereka baru first time puasa, tiba-tiba dia orang lain macam ada semangat perang Badar? Kerana dibentuk pada salat itu. Dah banyak tahun dah dibentuk tu pada salat. Sebab dalam salat ni dia ada puasa, dia ada zakat. Dia macam merangkumi rukun Islam yang 5 tu. Sebab dalam salat kita tak boleh makan minum. Dia puasa walaupun hakikatnya sementara, sekejap je. Taklah sampai setengah jam, 10 minit ataupun 5 minit. Dan dia juga ada zakat. Sebab apa kita sebut zakat? Sebab kita memberi waktu kita yang Tuhan benarkan untuk kita buat benda lain. Tuhan minta sikit untuk kita beri pada dia. Sikit je dia minta. Macam mana tuan-tuan yang banyak harta, yang diminta hanya 2.5% daripada keseluruhan harta untuk zakat. Macam mana Tuhan bagi 24 jam, Tuhan mungkin minta 1 jam yang wajib ni lah, ataupun kurang lagi. Sebab kalau kita anggap 5 waktu 5 minit, 5 minit untuk pelaksanaan salat fardu tu, belum sampai sejam, baru 50 minit, tak sampai sejam. Daripada 24 jam, 24 jam yang Tuhan beri, tak sampai 1% pun yang kita nak beri pada Tuhan ni. Dia macam zakat lah hakikatnya, zakat waktu kita beri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu mereka, orang-orang yang berperang di perang Badar ni, mereka jadi berbeza lain macam kerana ini, kerana mereka membentuk keimanan. Antara sahabat yang hebat dalam perang Badar ni ialah Uqashah bin Mihsan. Uqashah bin Mihsan. Sebab dia telah menunjukkan kesan salat yang ada pada diri dia, sehinggalah dia bertawakal pada Allah dengan tawakal yang luar biasa, yang kita zaman sekarang akan termenung, terlopong tengok tawakalnya Uqashah bin Mihsan ni. Waktu ketika mana berlaku perang Badar, dia bawa senjata dia, tapi senjata dia tak seberapa. Adalah pedang, tapi pedang yang tak berapa elok. Bukan pedang yang ditempah dah beberapa bulan nak perang. Dia orang bukan ada duit pada waktu ni. Adalah pedang yang dibawa daripada peristiwa hijrah dulu, setahun lepas. Pedang tak berapa kuat, bukanlah dijaga, maintenance dia tak dijaga pun. Perang punya perang, akhirnya pedang dia patah. Ni Uqashah bin Mihsan. Dia pergi jumpa Nabi yang tengah suasana perang tu. Dia kata, "Ya Rasulullah, senjata aku dah rosak." Nabi ambil pelepah kurma yang taklah kering sangat, masih lagi segar. Nabi kata, "Qatil bihaza." Perang dengan pelepah ni. Tuan-tuan boleh bayang, tadi besi pun patah, ni bagi pelepah kurma pula. Keyakinan apa yang nak dibina kalau tidak kerana salat yang sudah dibina tu? Nak datang yakin kok mana? Kalau orang jaga-jaga salat, dia akan belah aku pada perang ni, karut lah ni. Ni kau, kita batang penyapu yang kita beli dekat kedai hardware tu kerah lagi pada lepas lama. Dia kata qatil bihaza. Dia ambil, dia pegang, Allah Ta'ala memberi kepada dia bayinat. Dia pegang saja, Allah Ta'ala tukarkan pelepah tu jadi pedang balik. Bertukar.
Sehingga dia beri nama pedang tu Al-Aun, pertolongan. Sebab tu Uqashah bin Mihsan, bila mana Nabi kata umat aku akan masuk syurga tanpa hisab seramai 70,000, dia tanya, ya Rasulullah, aku masuk tak? Masuk. Sebab apa? Sebab cerita Perang Badar tu lah. Dia telah membenarkan Nabi dalam keadaan waktu tak logik. Tak logik hakikatnya. Sebab tu saya baca sirah ni, saya akan terfikir, kalau kita di situ, tuan-tuan agak-agak tuan-tuan akan ikut tak apa Nabi kata? Qatil bihaza, perang dengan yang ni. Dia patahkan dekat mana, lepas mana dia bagi. Okay, perang yang ni. Mungkin kita kata, ya Rasulullah, tadi besi pun patah, ni bagi yang ni pula. Kerana jiwa kita tak kuat, tawakal kita tak kuat. Bahkan mungkin kita tak sempat join Nabi pun. Waktu Nabi declare Islam, kita pun mungkin dalam kelompok taradud lagi. Taradud ni maksudnya was-was. Betul ke tak betul? Betul tak betul? Sebab agama ini diangkat oleh satu orang yang tak mengaji tinggi pada waktu itu. Ia agak sukar. Sebab itulah bersyukur kita jadi orang akhir zaman. Jangan rasa terpinggir. Sebab orang akhir zaman ni, dia keluar-keluar pada perut mak dia, dia dah beriman pada Nabi. Agak sukar untuk kita sekarang, dengan tabiat kita, dengan perangai kita yang mudah percaya cerita orang, mudah terpedaya dengan propaganda, kalau kita hidup zaman Nabi, untuk kita mengahlikan diri kita sebagai kelompok Muhammad, agak sukar. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita orang akhir zaman, kita dah kenal Nabi dengan kemuliaan, dengan keimanan. Mak kita pun ajar kita cinta Nabi, ayah kita pun ajar kita cinta Nabi, Tok Wan kita, keluarga kita, guru kita di sekolah bukan memberi pada kita syak wasangka terhadap Nabi, bukan. Itu satu kemuliaan sebagai orang akhir zaman. Cuma kelebihan ada pada orang awal lah, sebab mereka telah memberikan keyakinan yang luar biasa. Okay. Jadi ini antara benda yang dibawa oleh penulis untuk sebut pada kita, inilah cabaran beramal dengan ajaran Quran. Cabaran yang paling besar sekali. Okay. Kemudian dia sebut lagi di situ, surah Al-Anfal merakamkan kualiti kerohanian mereka sebagai kesan kepada tadabbur yang dilakukan oleh mereka secara intensif dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mereka ni hebat kerana tadabbur mereka terhadap Al-Quran yang luar biasa. Contoh, surah Al-Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ni menjadi petunjuk, indikator kayu ukur bagaimana iman yang ada dalam kelompok yang awal. Tuhan kata bila mana mereka diperingatkan dengan ayat Tuhan, wajilat qulubuhum, gemetar hati. Gemetar ni maksudnya badan dia tu rasa tak sedap, kerana rasa banyaknya kelompongan terhadap keimanan terhadap Allah Azza wa Jalla. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, bila mana dibacakan ayat-ayat Tuhan, zadatuhum imana, bertambah kepada mereka ni keimanan. Bila mana bertambah iman, bertambah semangat, bertambah kekuatan untuk buat ibadah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan antara benda yang paling besar Tuhan akan beri terhadap orang yang iman dia hebat ni, tawakal. Tawakal ni hadiah Allah Ta'ala kepada orang yang telah beriman. Sebab tu cara untuk menambahkan keimanan, kita kena pertingkatkan kualiti ibadah, terutamanya ibadah wajib. Tingkatkan. Kalau kita biasa datang masjid, kita kena datang awal sikit. Kalau kita sebelum ni datang orang dah lepas azan, kita kena datang orang azan ataupun sebelum. Taklah kata salah datang lewat tu, cuma nak katanya datang awal tu ialah proses. Kita nak upgrade diri. Dia macam satu usaha nak upgrade diri. Kita nak, macam mana dalam bab dunia kita nak upgrade. Kita nak upgrade jawatan kita, nak upgrade tempat kerja kita, nak upgrade gaji kita. Macam-macam orang nak penambah baikan. Macam orang bila mana dia beli rumah, dia tak pada dengan 10 tahun sama. Dia nak kena tambah bilik, nak renovate yang tu, nak renovate yang ni, nak kena tukar pagar tu, nak kena tukar pagar ni. Sebelum ni pakai manual, nak kena pakai yang automatik pula. Begitu juga dalam iman. Dia nak buat penambah baikan itu. Jadi cara dia tak dapat tidak, memang kita kena paksa diri kita. Kena paksa. Tuan-tuan kena usaha jaga. Tahu fadilat salat rawatib ni, kalau tak mampu buat sampai 14, sebab hadis 10, 12, 14. Tak mampu buat sampai 14, buat 10 dulu. Lazimi 10, 3-4 bulan, lepas tu upgrade jadi 12. Jangan miss. Melainkan musafir dan sakit tu tak boleh nak kata apalah. Lepas tu upgrade sampai 14. Lepas pada tu salat awal waktu apa semua, upgrade, sentiasa ada upgrade. Dia tak perlu buat secara mendadak, cuma ada usaha untuk buat. Contoh orang yang kerja tak boleh keluar waktu
waktu office hour apa semua. Dia cuba jaga subuhnya, maghribnya, isyaknya. Lepas tu Zuhur dan Asar dia akan dipanggil. Dalam masa yang sama minta oleh Allah Ta'ala, mudahkanlah, bagilah lembut hati bos ni, tanya waktu-waktu ni jangan hidup panggil aku lagi. Supaya dia pun sendiri tergerak hati. Saya terkejut, ada satu video daripada Indonesia, satu orang influencer hebat Indonesia. Dia Kristian, saya tak ingat nama apa. Dia ada supir ni driver dia Muslim. Dia kata bila mana dia tengok driver dia Muslim, hari Jumaat tak pergi salat Jumaat, dia marah, dia tak suka. Dia kata kalau tak nak pergi salat Jumaat, hari Ahad ikut saya pergi gereja. Apa punya Islam tak nak salat Jumaat? Dia tu Kristian. Dia kata kalau kamu tak nak salat Jumaat, kamu ikut aku ke gereja. Aku bagi kamu dua pilihan. Kalau kamu seorang Muslim, hari Jumaat kamu pergi. Dan bukan pergi saja, dia siap ajar kepada pekerja dia ni untuk derma dekat masjid tu. Jangan bagi 2,000 rupiah lah maksudnya. Bagi lebih. Kerana keberkatan yang turun lebih pada 2,000 rupiah. Kita kadang-kadang terkejut orang kafir cakap macam ni. Tapi tak pelik sebab Nabi kata sampai satu waktu di akhir zaman Allah Ta'ala akan tolong agama ni dengan orang kafir. Dia tak masuk Islam tapi cara dia cakap. Kita beri ruang azan. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita tengok bagaimana dalam hadis Nabi menyebut antara tanda akhir zaman agama ini akan ditolong oleh orang-orang fajir. Sebahagian riwayat sebut orang kafir. Ada yang kata fajir itu ialah Muslim tapi dia perangai tak elok. Ada yang kata kafir. Apa yang ditunjukkan oleh si Christian influencer daripada Indonesia tu ialah bahagian daripada Allah Ta'ala menjadikan hidayah ni keluar daripada mulut orang yang tak ada hidayah. Dia tak ada hidayah pun, sebab dia tak ikut agama tauhid, tapi keluar pada dia. Dan benda ni tak pelik kalau kita tengok tuan-tuan, bukan hanya dia sebenarnya. Dah banyak kali pun saya tengok sebahagian orang-orang non-Muslim ni yang Allah Ta'ala beri pada dia ada rasa nak encourage orang Islam untuk jaga ibadah. Banyak kali dah saya jumpa ni. Waktu saya sekolah menengah dulu, kalau cuti nak balik rumah, sebab rumah kita jauh daripada sekolah tu, kena naik bas, tukar bas lah. Daripada Kuala Terengganu nak pergi ke rumah saya tu lebih kurang sejam, ataupun sejam setengah lah, sebab Felda dia pedalaman sikit. Kena naik bas dulu, lepas tu kena naik teksi pula, kereta sewa lah. Teksi merah, teksi Terengganu yang lama dulu. Zaman-zaman teksi MERS lama-lama dulu, duk banyak lagi ni. Jadi ada satu pekan yang kena berhenti daripada Kuala Terengganu tu, ada pekan kena berhenti, nama dia Pekan Ajil. Ajil ni antara Kuala Berang, kawasan tu lah. Situ ada satu stesen teksi yang kita kena tunggu situ untuk kita boleh balik ke kampung lah, ke Felda tu. Okay. Ada ramai driver teksi yang Islam, dan depan stesen teksi tu dia ada Masjid Jami' Ajil. Sekarang dah cantik dah. Dulu masjid kayu, sekarang dah masjid lain. Saya balik bawah ni dah lain dah masjid tu. Dah lama cerita 10 tahun lepas. Di kalangan driver teksi tu ada seorang driver teksi Cina. Jarang jumpa orang Cina jadi driver teksi. Di kawasan Pantai Timur lah. Belah KL tak pelik lah. Okay. Setiap kali waktu asar, sebab biasanya kita akan balik habis sekolah tu, asar memang kita akan salat situ, di masjid tu. Cina ni dia akan suruh kawan-kawan dia yang Islam ni, driver-driver Islam ni, suruh salat di masjid tu. Dia tu Cina. Dia tak apa punya Melayu tak salat masjid. Pergi. Tak hilang teksi kamu ni. Pergi. Aku jaga. Maknanya dia yang encourage benda tu. Dia yang cuba meningkatkan rasa aware kita terhadap salat tu. Saya kata dahsyat sini. Dah tua mungkin teksi tu pun dah tak ada lah sekarang. Orang pun dah zaman sekarang orang tak naik teksi sangat lah kot. Orang bas pun tak banyak orang lah. Cuma nak katanya pernah tengok dengan mata kepala sendiri. Okey. Kita tengok sikit lagi muka surat dalam perbahasan kita tu. Dia datangkan 10 persoalan berikut untuk menunjukkan kita ni berinteraksi baik ataupun tidak dengan surah Luqman. Kita baca yang tu untuk kita habiskan bab ni. Okay. Yang pertama, adakah saya menyekutukan Allah dengan sesuatu selepas kita baca surah Luqman ni? Kita ni jadi orang yang mensyirikkan Allah ataupun tidak? Syirik ni banyak part. Kadang-kadang kita rasa hebat dengan usaha, tu pun syirik hakikatnya. Yang kedua, adakah saya berbuat baik kepada ibu bapa saya? Adakah saya bersama dengan kumpulan orang yang beriman dalam melakukan kebaikan? Ni soalan-soalan yang kita semua kena pakat jawab sendiri. Yang keempat, adakah saya sentiasa mengingati mati?
Adakah saya meninggalkan kemungkaran kerana satu perkara tersembunyi daripada pengetahuan Allah? Soalan yang keenam, adakah saya mendirikan salat dan menyempurnakan rukun-rukunnya? Pun disebut juga. Soalan ketujuh, adakah saya menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan menegah mereka daripada melakukan kemungkaran? Soalan yang ke-8, adakah saya suka menyombong diri dan merasakan diri saya lebih baik daripada orang lain? Soalan yang ke-9, adakah saya sederhana dalam berjalan? Sederhana dalam berjalan ni maknanya lagak berjalan tu. Bila mana satu orang tu cara dia berjalan menunjukkan dia orang tawaduk, maka adalah tawaduk pada diri dia. Okay. Yang ke-10, adakah saya merendahkan suara apabila berkata-kata? Khususnya nak menasihati orang. Sebab nasihat tak akan dapat disampaikan dengan laras tone yang tinggi selalu, tak boleh. Dia kena melihat kepada suasana dan keperluan juga. Cuma 10 soalan ni ialah kita kena jawab selepas pada kita baca surah Luqman. Kita baca surah Luqman, kita tengok pengamalan kita. Ini yang dipanggil sebagai cabaran tadabbur dengan surah Luqman itu, iaitu berinteraksi dengan mempersembahkan amalan dia. Cuma bagi saya lah, antara benda yang penting sekali yang kita boleh lakukan perubahan sehingga kita boleh melakukan perubahan pada benda lain, ialah kita baiki urusan salat kita. Baiki urusan salat, tuan-tuan akan tengok urusan-urusan yang lain akan dibaiki oleh Allah Azza wa Jalla sedikit demi sedikit. Macam tokek nasi kandar Sulaiman tu tadi. Jadi tuan-tuan pergi Penang, pergilah kedai nasi kandar tu. Saya tidak mewakili kedai tu untuk promote apa pun. Sebab saya sampai hari ni duduk di utara ni pun, kalau orang tanya nasi kandar mana sedap, saya tak boleh nak beza sampai sekarang. Ada orang kata nasi kandar Perlis kurang sikit, nasi kandar Penang sedap, atau orang kata nasi kandar Penang itu ini. Yang saya tahu, saya boleh nilai nasi dagang, nasi rabu je sampai sekarang ni. Nasi kandar saya tak boleh. Orang bagilah lauk apa bagi saya sedap. Yang Perlis pun sedap, orang bagi Kampung Melayu pun sedap, orang bagi Rafi pun sedap, orang bagi Hamidiah pun saya sedap. Kalau bagi nasi dagang saya boleh tahu, okey yang ni kurang sedap sikit. Yang sedap macam ni. Nasi khabu pun tahu, okey yang ni kurang sedap sikit. Mungkin kerana lidah Kota Timur tu kuat lagi kot. Cuma nak katanya nasi kandar, kita boleh tahunya yang kedai yang salat kita pergi yang tu lah. Yang sedap tak sedap saya tak tahu. Okay. Wallahu a'lam. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk bab yang kelima, tepatnya masa penurunan Luqman daripada langit itu. Yang itu pada bab kelima pada kali yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.